Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada tangan garu, ada kaki goyang. Baik, lagu yang Cikgu Linda nyanyikan tadi mengenai anggota badan, iaitu mata, telinga, mulut, tangan dan kaki. Sebentar lagi Cikgu Linda akan berkongsi mengenai Gurindam 12, iaitu menceritakan cara kita memelihara anggota badan kita supaya tidak terjebak dengan perkara negatif. Iaitu apakah anggota badannya? Iaitu mata, telinga, mulut, tangan dan kaki. Jadi mari kita saksikan penerangan Cikgu Linda tentang Gurindam 12. Gurindam 12. Baik, kita pergi kepada tema. Tema ini adalah cerita keseluruhan apa yang ingin disampaikan dalam Gurindam 12. Jadi, tema untuk Gurindam 12, fasal yang ketiga, iaitu memberi nasihat kepada murid agar memelihara anggota diri dan budi pekerti. Jadi, di sini, kata kuncinya ialah nasihat. Nasihat jaga apa? Jaga anggota diri. Apabila ditulis di sini anggota diri, bermaksud kaki, tangan, mulut, mata dan telinga. Jadi ingat ya, dalam cerita ataupun dalam Gurindam 12 ini menceritakan bagaimana kita harus menjaga kaki, tangan, mulut, mata dan telinga. Serta di sini budi pekerti, iaitu budi pekerti ini akhlak yang baik dan juga menjaga hati kita supaya kita tidak terjebak dengan perkara negatif. Jadi contohnya nasihat memelihara yang seperti yang saya sebut tadi, mata, mulut, telinga, tangan dan kaki. Selain itu nasihat menjaga nafsu makan dan nafsu syahwat. Mari kita pergi maksud setiap rangkap. Baik, rangkap pertama. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Jadi di sini, apabila seseorang menjaga penglihatan, bermaksud mata ini bermaksud penglihatan. Sedikit cita-cita ini bermaksud maka tidak timbullah pelbagai keinginan. Maksud cita-cita ni keinginan lah. Jadi untuk rangkap pertama ini, kata kuncinya mata, iaitu penglihatan, jaga penglihatan, dan apabila kita jaga penglihatan tidak timbul macam-macam keinginan. Okey, baik. Apabila kamu tengok maksud ini, ayat maksud ini haruslah lengkap. Maksud saya lengkap mesti ada subjek dan predikat. Jadi, apakah subjeknya? Seseorang. Jadi, apabila kamu menjawab soalan SPM ke soalan peperiksaan, anda kata dia tanya maksud rangkap. Jadi, kalau kamu jawab menjaga penglihatan, maka tidak timbul pelbagai keinginan, salah. Sepatutnya letak seseorang. Siapakah subjeknya? Seseorang. Jadi, apabila seseorang menjaga penglihatan, maka tidak timbul pelbagai keinginan. Jadi cikgu kat sini tak ada pun subjek. Ini tak ada subjek, tak apa, sebab ini Gurindam dan kata-kata puitis. Tapi apabila kamu memberi maksud, wajib ayat kamu ada subjek dan ada predikat. Okey, baik, kita pergi kepada rangkap 2. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Kuping ini adalah bermaksud telinga. Telinga pergi kepada pendengaran. Jadi apabila seseorang, ingat ada subjek, seseorang. Ataupun cikgu, saya nak letak kita, boleh tak? Apabila kita menjaga pendengaran, boleh, tiada masalah. Janji ada subjek. Mungkin ada berkata, cikgu, subjek ni apa? Subjek ialah pelaku dalam jawapan anda. Siapa yang melakukan? Seseorang ataupun kita. Jadi apabila seseorang menjaga pendengaran, kuping, maka berita yang tidak elok dapat dihindari. Bermaksudnya tiadalah dumping ini dapat dihindari. Maksud tak mendengar perkara-perkara tidak elok, fitnah, orang mengata sana, mengata sini. Jadi kita harus memelihara pendengaran kita daripada mendengar perkara yang tidak elok. Baik, kita pergi kepada rangkap ketiga. Apabila terpelihara lidah ini bermaksud pertuturan kita lah, percakapan kita. Nescaya dapat daripadanya faedah. Faedah bermaksud kebaikan. Jadi maksudnya seseorang. Jadi pastikan seseorang, mesti ada subjek. Perlulah menjaga pertuturannya, lidah iaitu pertuturan, maka banyak kebaikan akan diperoleh. Jadi faedah bermaksud kebaikan. Tapi cikgu, boleh tak saya letak faedah juga kat sini? Boleh, tiada masalah. Okey, cikgu boleh tak saya letak manfaat? Cikgu, banyak manfaat akan diperolehi. Boleh, tiada masalah. Janji ayat itu betul dan maksudnya tepat. Baik, kita pergi kepada rangkap 4.
bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan. Kita kena jaga tangan kita, pelihara tangan kita daripada segala berat dan ringan. Apa maksud berat dan ringan ni? Maksudnya apabila seorang menjaga tangannya, cikgu sini memelihara. Boleh tak saya nak tulis apabila seseorang memelihara tangannya? Boleh? Masih lagi ayat, masih lagi betul tau. Jadi ini sengaja Cikgu Lina letak perkataan sama makna. Tapi kalau anda letak memelihara di sini pun masih lagi boleh, sebab masih mengikut hukum tata bahasa. Maka dapat menghindari daripada melakukan dosa kecil. Ni dosa ringan ni, dosa kecil, dan dosa besar iaitu berat. Jadi kita kena jaga tangan kita daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar. Baik, kita pergi kepada perut besar. Apabila perut terlalu penuh, maka keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Fi'il inilah sikap ataupun kelakuan tak senonoh. Tak senonoh ni macam mana? Nanti saya beritahu ya. Okey, jadi apabila seorang makan terlalu banyak, minta maaf ada kesalahan ejaan. Apabila seorang makan terlalu banyak, maka banyak perkara memudaratkan akan timbul. Maksud perkara memudaratkan yang tidak senonoh lah. Apakah contoh perkara yang tidak senonoh memudaratkan akan timbul? Apabila seorang terlalu banyak makan, dia malas, dia tidur, dia lesu, dan memudaratkan lagi, menyebabkan obesiti, menyebabkan kencemani, hipertensi ataupun darah tinggi. Jadi kita haruslah bersederhana dalam melakukan sesuatu. Contohnya makan. Jadi berhenti sebelum kenyang. Okey, baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-6. Rangkap ke-6, anggota tengah hendaklah diingat. Maksud diingat ni kita kena jagalah. Apakah anggota tengah ini? Ialah hati. Hati di situlah banyak orang hilang semangat. Jadi apabila seseorang ingat, kena letak subjek, menjaga hatinya, iaitu menjaga hati dia lah, supaya jangan jadi jahat, jadi iri hati, kerana di situlah orang akan hilang pedoman. Bermaksudnya hilang pedoman ni akan runtuh akhlak kerana dia tidak menjaga hatinya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ke-7, iaitu rangkap terakhir. Hendaklah peliharakan kaki. Peliharakan kaki ni iaitu kawal pergerakan kaki lah ya. Maksudnya kawal pergerakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Maka dia tidak akan pergi ke tempat membawa kepada kerosakan. Kerosakan kepada diri sendiri. Okey, cikgu boleh tak saya nak letak rugi kat sini tapi saya ubah sikit. Maka dia tidak akan pergi ke tempat-tempat yang membawa kerugian kepada diri sendiri. Boleh, tak ada masalah, tapi kena betul-betul lah. Tapi kalau kamu tulis ke tempat membawa rugi, tak jelas maksud dia. Jadi ayat tu kena betul dan sampai maksudnya. Membawa kepada kerugian kepada seseorang ataupun membawa kerugian kepada seseorang, boleh, tiada masalah. Baik, apabila seorang mengawal pergerakan kakinya, maksudnya janganlah pergi ke tempat yang tidak elok, iaitu clubbing lah, kelab malam lagi, mana ni banyaklah tempat-tempat tak elok yang menyebabkan kerosakan. Seterusnya, macam mana nak lagi ingat? Macam mana nak lagi ingat ini? Kata kunci nilai. Nilai, kalau soalan tanya nilai. Nilai. Kan tadi sederhana dan bijak kan? Sederhana, perut buncit, banyak makan. Bijak, orang yang masuk universiti ni, emoji masuk universiti. Bijak ni berkait dengan kaki, pergi ke tempat yang membawa kerugian kepada diri sendiri. Jadi kalau dia tanya nilai kesederhanaan. Kalau dia tanya bijak, apa bendanya? Nilai kebijaksanaan. Jadi kat sini nilai ini tidak boleh ada penyataan. Contohnya kamu tulis nilai kesederhanaan dalam melakukan sesuatu. Salah, tak boleh. Dia mesti satu patah perkataan. Nilai kesederhanaan noktah, nilai kebijaksanaan noktah. Tak boleh ada pernyataan selepas itu. Kalau ada pernyataan di peringkat SPM, tak dapat markah, kosong markah. Jadi apakah contohnya? Tetap contoh yang sama. Contohnya kita adalah makan secara bersederhana kerana akan memudaratkan diri. Kalau bijaksana, contohnya kita bijak mengawal pergerakan kaki agar tidak pergi ke tempat yang boleh membawa kerosakan. Jadi tetap contoh yang sama. Ni kalau tanya persoalan pula. Persoalannya ayat untuk persoalan ya. Ayat untuk persoalan bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau persoalan wajib ada pernyataan. Jangan tulis persoalan bersederhana noktah, kosong markah. Wajib ada pernyataan. Berbeza dengan nilai tadi, tak perlu ada pernyataan. Baik, kemudian bijaksana. Macam mana nak tulis dalam peperiksaan? Ini teknik dia. Persoalan kebijaksanaan dalam membuat timbangan. Maksudnya kena ada pernyataan. Apakah contoh dia?
contoh tetap, contoh yang sama. Tak perlulah saya bacakan. Dia tetap contoh yang sama, tetapi dia punya point ataupun arahan soalan itu ikut arahan soalan. Kalau arahan soalan nilai, tulis ayat nilai. Kalau arahan persoalan, tulis ayat persoalan. Contoh tetap, contoh yang sama. Seterusnya, ini latar masyarakat. Tanya macam mana pula jawapan dia? Ayat kepada latar masyarakat ialah latar masyarakat bersederhana dalam melakukan sesuatu. Kena ada penyataan tau. Latar masyarakat yang bijak dalam membuat pertimbangan. Okey. Jadi anda bertanya, cikgu boleh tak saya buat masyarakat yang bersederhana, tak letak latar? Boleh, tak ada masalah. Maksud masih lagi boleh sampai, iaitu saya buang latar katanya. Boleh, tak ada masalah. Ini saya letak latar masyarakat ni nak lagi bagi jelas. Baik, apakah contohnya? Contoh tetap contoh yang sama. Okey, baik, kita pergi kepada pengajaran. Macam mana ayat untuk pengajaran pula? Iaitu ayat untuk pengajaran, kita hendaklah bersederhana dalam melakukan sesuatu. Yang kedua ialah kita hendaklah bijak dalam membuat pertimbangan. Ingat, apabila pengajaran wajib ada perkataan hendaklah, mestilah. Ni kat sini pun boleh letak mestilah. Kitalah mestilah bersederhana dalam melakukan sesuatu. Cikgu boleh tak saya letak? Bolehlah. Kita bolehlah. Bolehlah tak kurang tepat. Kita tulis semestinya. Letaklah semestinya kan. Boleh. Kita semestinya bijak dalam membuat pertimbangan. Jadi contohnya macam mana? Tetap contoh yang sama. Baik, bagaimana penerangan Cikgu Linda tadi? Harapan Cikgu Linda dapat memberikan kefahaman yang maksimum kepada anda semua dengan penerangan Cikgu Linda tadi dengan menggunakan 2 kata kunci saja untuk menjawab soalan aspek sastra. Jadi, harapan Cikgu Linda semoga memberi manfaat.